Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita pada pagi ini kita dapat sambung bacaan kita terhadap hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan bagi yang ada buku boleh ikut kita, kalau yang tak ada boleh tengok dalam PDF. Syahir itu ada share PDF. Share je PDF kalau setiap kali itu tu. Cuma yang ikut page Ustaz Ahmad Hashimi ni boleh share dari situ, komen. Enter tak dekat komen tu boleh. Tak boleh. Kalau nak share lagu mana? Kat Telegram lah. Kena bagi link lah. Kena bagi link dekat komen tu. Tak dekat tu. Baik. Hari ni kita sambung pada hadis yang ke-550. Hadis 550 pada bab Al-Isra' bil Janazah. Bab menyegerakan penguburan jenazah. Jadi kita baca bab menyegerakan penguburan jenazah. Kau pergi baca dah ni? Belum? Dah? Bawah dia. 551. Bab fadlu salati alal janazah wattiba'iha. Bab fadilat salat jenazah dan menghantarnya. Hadis 551. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, hatta wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalaini 'azimaini. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah sampai mensalatkannya, maka dia mendapat satu pahala qirat, atau dia mendapat pahala satu qirat. Dan siapa menghadirinya sehingga dikubur, maka dia mendapat 2 qirat. Ketika ditanya apakah 2 qirat itu, baginda menjawab, seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah dalam hadis ni meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang yang mengikuti jenazah.
orang yang mengikuti jenazah. Orang yang mengikuti jenazah ni ada dua. Pertama, bila dia dengar jenazah, kemudian dia pergi tempat jenazah diuruskan sampai dia solat, kemudian dia balik. Mana dia menyaksikan jenazah tersebut solat. Man syahida janazatan hatta yusalli alaiha, sehingga dia solat pada jenazah tersebut. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, dia salat dan kemudian dia ikut hantar ke kubur sehinggalah jenazah ni dikebumikan. Maka bagi yang pertama ada pahala, bagi yang kedua ada pahala. Yang pertama, pahala dia seperti satu qirat, atau dapat pahala satu qirat. Orang yang kedua dapat pahala 2 qirat. Qirat tu apa? Qirat tu mithlul jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Gunung yang besar. Dulu wallahu ta'ala alam lah. Besar mana? Kita boleh tengok besar ni, banyak gunung besar ni. Kalau orang Madinah biasa tengok Bukit Uhud lah. Tapi dalam hadis ni tak sebut pun Bukit Uhud. Dia sebut bukit yang besar. Kalau kita besar lagi, Bukit Langat tu kecil lagi. Masyhurnya kalau kita sebut kat Bukit Uhud lah belum ni. Tapi dalam hadis dia tak sebut Bukit Uhud. Dalam hadis dia sebut bukit atau gunung yang besar. Besar mana? Besar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi besarnya pahala bagi orang yang pergi ikut jenazah, salat dan dikuburkan. Sebab tu dalam bab salat ni, tak semestinya kita salat jenazah hanya kepada orang yang kita kenal. Kalau dekat kampung, dia salat jenazah ni ikut orang panggil, kan? Mari kita pergi semaya jenazah, dia panggil kita pergi semaya. Kalau di kampung lah. Sebab apa? Disolat di rumah. Kita ni nak solat di rumah. Walhal kalau kita tengok di Mekah dan Madinah, dia solat di masjid. Solat di masjid, lagi ramai orang yang solat. Kita pun tak perlu panggil orang. Pasal orang yang salat berjamaah di masjid, orang itulah yang salat jenazah. Tapi pak kita ni berlaku lain. Pak kita di kampung lah, di KL ni, asalnya dia salat di masjid sebab tak boleh salat di rumah. Rumah flat ni salat macam mana? Kecil. Kalau rumah veteran pun nak parking kereta, tak? Kita ada khairat kematian dan sebagainya, alhamdulillah salat jenazah di masjid. Kat kampung tak. Pasal apa? Pertama, salat di rumah. Yang kedua, kerana ada pengerah solat tu, nak kena bagi. Kalau orang solat di rumah ni, dia dah limit dah. Kita solat ni, kita setiapkan sampul 50 keping. 50 sampul ni, orang solat tu pergi. Kalau ramai orang solat, tak cukup sampul nantilah. Wallahu ta'ala alam. Macam mana sebab boleh berlaku lagu tu, kita pun tak tahu. Tapi al-aslu fi salatil janazah, asal pada salat jenazah, salatlah. Siapa-siapa yang nak salat padanya. Mana kalau kita dengar jenazah, ada salat jenazah, aku nak pergi salat, boleh. Pergilah. Dalam hadis yang seterusnya, hadis 552, an hadis Abi Hurairah wa Aisyah, haddatsa Ibn Umar anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul man tabi'a janazatan falahu qirat
فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة متفق عليه. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang yang menghantar jenazah mendapat satu qirat. Ibnu Umar kata, Abu Hurairah ni telah memperbanyakkan hal itu. Maksud Abu Hurairah memperbanyakkan hal itu, lebih-lebih pula Abu Hurairah ni. Maknanya Abu Hurairah ni telah membesarkan pahala salat jenazah tu. Dia telah melebih-lebihkan dalam menyatakan besarnya pahala salat jenazah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membenarkan keterangan Abu Hurairah dan berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Jadi bila dia tanya, Ibnu Umar tanya Aisyah, Aisyah membenarkan dia. Aisyah kata, betul. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan, kemudian diperakui oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia pun mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan begitu. Jadi apa berlaku? Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata, kami telah melalaikan pahala berqirat-qirat. Ada sebelum ni riwayat, dia pegang pasir, dia ambil, dia tabur. Dia kata banyaknya qirat-qirat yang telah kita persia-siakan. Laqad farratna fi qararita kathirah. Dia kata, kami telah berapa banyak kita kehilangan qirat. Maknanya dia menyesal, dia tak bersungguh dalam salat jenazah. Itu maknanya dia menyesali banyaknya salat jenazah yang dia tidak hadir, padahal besarnya fadilat salat jenazah. Jadi zaman kita ni orang paling untung orang di hospital lah, sebab salat jenazah di hospital ya kan. Lepas tu nak ke bumi musim Covid ni terus pergi. Kita kalau tak boleh solat tu kena solat ghaib lah. Solat ghaib bila kita tak boleh solat padanya. Kita boleh solat tapi solat ghaib pada jenazah yang kita kenal tu lah. Ataupun solat dekat di kubur. Kita cerita baca bab nanti. Solat di kubur. Kita ingat ada dah ke asatidah kita bincang isu solat jenazah waktu Covid ni? Tak ada. Nanti kita minta Syekh Kabir bincang macam mana kita nak dapat kelebihan. Banyak asatidah kita pun meninggal, ulama meninggal. Apakah boleh kita solat ghaib pada semua jenazah, ataupun solat ghaib hanya pada orang-orang yang tertentu? Sebab dalam hadis solat ghaib ni disolatkan pada orang-orang yang tertentu. Bukan semua orang meninggal sahabat solat ghaib, ataupun di medan perang meninggal solat ghaib di Madinah. Ada solat ghaib, itu solat pada An-Najasyi. Maka ulama bincang, kenapa An-Najasyi? Kenapa An-Najasyi? Ada yang sebut sebab dia meninggal tak ada orang solat pada kerana sebab dia meninggal di Habasyah dalam keadaan orang sana tak tahu pun dia Islam. Tapi Nabi SAW tahu
diwahyukan kepada baginda pun solat jenazah kepada An-Najasyi. Ada yang kata sebab kerana dia adalah orang yang banyak jasanya terhadap Islam. Maka bila orang yang banyak jasanya terhadap Islam meninggal, kita solat jenazah secara gaib kepadanya. Seperti ulama-ulama besar dunia meninggal, maka seluruh dunia solat gaib padanya. Atau pemimpin-pemimpin besar yang banyak jasa dia terhadap Islam, maka solat gaib padanya. Ya. Adapun orang biasa tak solat gaib, malah Nabi pergi ke kubur, solat di atas kubur, kan? Jadi tak tahu, nak bincang kena tanya jabat mufti dululah. Bagaimana panduan untuk solat jenazah pada musim Covid ni? Sebab lama dah kita tak solat jenazah ni. Orang solat Jumaat tu memanglah ada yang tak solat Jumaat daripada awal PKP sampai sekarang tak solat Jumaat. Kita tu alhamdulillah lah boleh solat Jumaat. Ni solat jenazah ni. Musim PKP saya ingat last kali saya solat tahun lepas solat jenazah last. Tahun ni tak solat lagi jenazah. Hari solat jenazah. Rugi banyak ni. Orang meninggal banyak. Tapi solat jenazah kita, kalau ikut hadis Ibnu Umar ni, banyaknya pahala-pahala kita yang telah disia-siakan, terlepas. Sebab orang meninggal ramai kan. So macam mana? Paling untunglah ni orang di hospital lah, bahagian pengurusan jenazah dia tu. Dia uruskan jenazah, dia solat jenazah, dia kubur jenazah. Banyak pahala dia dapat. Musim-musim lah ni pula, ada pusat sukarelawan buka untuk buat pengurusan jenazah. Kita pula tak larat kalau tidak. Ada, memang ada dia buat sukarelawan untuk bantu KKM. Bukan jenazah saja, skuad mandi jenazah. Ada skuad mandi jenazah yang apa tu, frontliner pun dia buat sukarelawan untuk ni. Ada satu di Gombak tu yang Ustaz Abdullah Bukhari share cerita dia baru ni. Saya lupa dah nama dia apa. Tapi boleh lah kalau nak itu. Cuma dia kata rugilah kita ni kalau tak solat jenazah. Nanti kena tanya bahagian fatwa ni, macam mana nak solat jenazah. Kalau orang kita kenal, ataupun orang yang ustaz-ustaz yang famous, macam orang ni banyak asatidzah meninggal kan, ustaz-ustaz ni meninggal, boleh tak dalam keadaan sekarang ni bila kita macam ni lah, macam waktu Mak Kak Azhar meninggal kan, saya tanya nak solat jenazah kat mana, hari tu solat hospital, kita tak ada solat jenazah ni kan, tak boleh nak pergi. Ya. Kak Azhar tak apalah, moga ni mak sendiri kan. Kita kalau orang luar ni, orang kita tak kenal, solat di rumah Abang Fadil sendiri-sendiri. Rugi solat jenazah tak ada. Allahul musta'an. Berapa banyak dah kira kita. Kalau kira orang yang meninggal lah ni setiap hari ratus-ratus orang meninggal, tapi kita tak boleh solat jenazah. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang seterusnya bab fi man yuthna alaihi khairun aw syarrun minal mauta. Bab menyebut kebaikan atau kejelekan, keburukanlah orang yang telah meninggal. Hadis ke-553. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت.
thumma marru bi ukhra fa athnau 'alayha syarran faqala wajabat faqala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hadza athnaytum 'alayhi khairan fawajabat lahul jannah wa hadza athnaytum 'alayhi syarran fawajabat lahun nar antum syuhada'ullahi fil ard. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, para sahabat melewati jenazah, maka seorang-orang memuji kebaikan si mayat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah pasti ataupun wajiblah. Wajabat. Kemudian ada jenazah lain yang lewat, maka mereka menyebutkan kejahatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sudah pasti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apanya yang pasti? Ma wajabat. Pasti apa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang kalian puji kebaikannya pasti masuk syurga, sedang yang kalian sebut kejahatannya pasti neraka baginya. Kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Jadi apa yang orang ucapkan setelah daripada kewafatan atau kematian seseorang jenazah adalah merupakan persaksian dia terhadap si mati. Dan ia merupakan satu bentuk yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada manusia bahawa orang ni jenazah yang baik ataupun jenazah yang buruk. Kalau orang tu puji je, berarti dia adalah jenazah yang baik. Allah jadikan macam tu. Sebab Nabi kata, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau jenazah tu disebut buruk, maka dia dipersaksikan baginya neraka. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang atau jenazah yang baik. Dalam hadis ni tidaklah menunjukkan bahawa satu kemestian untuk puji setelah daripada solat jenazah, seperti mana yang berlaku di tempat kita. Tempat kita bila solat jenazah habis solat, maka imam pun tanya, apa yang kamu kata pada jenazah ini? Baik. Apa yang kamu kata pada jenazah ini? Baik. Apa kamu kata pada jenazah ini? Baik. Lepas tu baru dia berangkat. Tak pernah tengok azan. Ada setengah tempat buat, ada setengah tempat tak buat. Tapi banyak kali lelah kita jumpanya. Apa yang kamu kata pada jenazah ini baik. Dia bukan situasi tu begitu. Tak perlu kita tanya. Kalau tanya situ semua orang jawab baik belaka. Tak ada orang kata apa kamu kata jenazah ini buruk. Takkanlah orang nak kata begitu. Nah. Tapi apa yang orang duk cakap selepas daripada tu, lepas dia meninggal, orang pakak sebutan, oh dia ni ke dulu lah, kalau dia ada macam ni lah, oh dia dulu baik lah, dia dulu begini. Orang cerita kebaikan dia. Fa'athna lahu khaira, fa'athna alaihi khaira. Orang puji kebaikan dia. Maka bererti jenazah ni jenazah yang baik. Sebaliknya kalau orang tu lepas daripada meninggal, orang kata mujulah dia tu mati. Pasal apa? Waktu dia hidup dulu, habis susah belaka orang. No. Lepas tu bila dia mati, mu ingat tak dia tu dulu. Kuatlah curi kampung kita ni. Dia mati ni, pas ni tak ada dalam hari curi. Lepas ahli sahih tu mati. Semua orang tahu mati dah dia tu. Ataupun orang-orang yang mana penghina Islam, orang
orang hina Islam. Orang syukur, terima kasihlah sebab dia mati. Orang, maknanya orang bersyukur sebab dia mati, bukan orang serugi, pasal orang gembira kerana boleh merehat daripada kejahatan dia. Maka orang ni wajib Nabi kata. Wajib apa? Wajib baginya neraka. Pasal apa? Dia dipersaksikan dengan keburukan. Jadi situasinya begitu. Bukan kita kata lepas solat jenazah, apa kamu kata atas mayat ini? Baik. Pakat kata baik belakang. Lepas keluar tu sembang. Tak sembang sebaliknya daripada persaksian tadi. Jadi walaupun hadis ni ada macam tu, tapi amalan yang berlaku pada masyarakat tidak bersandarkan kepada sunnah yang sahih. Jadi kalau orang tanya kenapa orang lepas solat jenazah tu buat macam tu, dia kata sebab ada hadis Nabi sebut macam ni. Tapi hadis ni tidaklah suruh buat macam tu. Bererti amalan yang berlaku pada masyarakat bukanlah amalan sunnah. Yang suruh tanya selepas mayat solat jenazah bukanlah satu sunnah. Sebaliknya, kalau diamalkan senantiasa begitu, boleh jadi satu bid'ah pula. Satu amalan baru, iaitu selepas daripada solat jenazah tanya dulu sebelum angkat. Yang tu tidak pernah disunnahkan. Sebaliknya, kalau kita tengok orang jenazah yang baik, tak perlu tanya. Orang akan ramai solat jenazah dia, berebut-rebut akan hantar jenazah ke kuburan dan berebut-rebut nak mendoakan dia. Kita tak perlu tanya. Tengok orang alim kalau meninggal, penuh masjid. Kemudian orang akan pergi ke kubur penuh. Melainkanlah ni musim Covid. Kalau tidak kerana Covid, masa para asatidah yang meninggal ni, ramai dah orang pergi solat jenazah. Okey? Jadi tak perlu tanya. Kalau betul jenazah tu baik, kita akan saksikan Allah Azza wa Jalla akan datangkan hamba-hambanya untuk solatkan jenazah ke atas orang ni dan untuk doakan kebaikan dia. Ni. Tak payah kita ni cita-cita kalau aku mati ni malaikat mari solat jenazah. Allah hantar orang-orang soleh, itu adalah saksi Allah. Allah hantar orang-orang soleh. Kadang kita tak perlu ajak. Bila orang tahu dia ni orang buat jenazah baik meninggal, ramai orang akan datang solatkan jenazah dia. Okay, pasal apa? Pasal orang teringat kebaikan dia. Sebaliknya, kalau kita dengar orang jahat meninggal, nak pergi sembahyang jenazah, mati dah dia tu, curi kampung kita tu mati. Mari kita pergi pakat sembahyang jenazah dia. Kalau kita orang ajak kita pergi ke tak? Sebagai orang Islam pergi. Kena pergi. Sebagai orang Islam pergi. Tapi nak kata ramai akan pergi, tengoklah. Ataupun boleh jadi ramai orang solat, tapi selepas daripada tu orang nak puji ke tidak? Orang nak puji ke tidak? Kalau kita solat di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, ramailah orang solat padanya. Tapi belum tentu semua tu balik dengan pujian. Kita tak kenal ni, tak apalah solat jenazah. Tapi kalau ada orang yang meninggal solat ramai, kemudian selepas daripada tu orang tak puji, itu maknanya adalah sesuatu tu. Wallahu ta'ala alam. Kita kalau kenal, kalau tak kenal, gilah solat jenazah. Sebab kita nak dua perkara. Nak apa? Nak qirat tadi. Nak qirat. Walaupun kita tak kenal, jenazah siapa ni? Tak tahu. Okey, solat. Kita dapat pahala. Qirat tadi. Walaupun kita tak kenal. Baik, hadis yang seterusnya. Bab ma jaa fi mustarih wa mustarahin minhu. Bab
pada yang beristirahat dan yang diistirahatkan. Mustarih dan mustarah minhu. Yang beristirahat dan yang diistirahat. Apa maksud dia? Hadis Abi Qatadah bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu? Qala al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajiru yastarihu minhu al-'ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Muttafaqun alaih. Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ketika ada rombongan membawa jenazah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Nabi sedang duduk, ada rombongan bawa jenazah lalu depan. Tiba-tiba Nabi berkata, mustarihun al-mustarihu wal mustarahu minhu. Mustarihun wa mustarahun minhu. Yang beristirahat dan yang istirahat darinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia? Yang beristirahat dengan yang diistirahatkan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba mukmin istirahat dari kesibukan, lelah dan gangguan dunia, kembali ke rahmat Allah. Mana orang mukmin bila meninggal dia beristirahat. Dia beristirahat, rest in peace. Orang Islam lah tu, orang mukmin. Bila dia meninggal, dia beristirahat dari kelelahan dunia, dari kesibukan dunia, dari kesakitan, dari gangguan, dari apa-apa saja. Bila dia meninggal, maka dia rehat. Habislah kelelahan dia, maka dia akan berehat dengan tenang. Dia panggil rest in peace. Adapun orang yang jahat, wal abdul fajir, hamba yang jahat. Jahat apa ni? Jahat dari sudut perbuatan, orang yang jahat dari sudut akidah. Maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Sama ada dia yang tak beriman, ambil confirm. Ataupun orang yang beriman tapi banyak buat dosa, ini terpulang kepada Allah Azza wa Jalla nak menentukan. Tapi ahli sunnah beriman, beriktikad bahawa pelaku dosa besar juga dihukum sebelum daripada diampunkan atau menerima syafaat, ataupun sebelum daripada dikeluarkan daripada neraka. Wallahu ta'ala alam. Tapi nak sebutnya, adapun orang yang jahat, mereka ini tidak rehat, sebaliknya diistirahatkan. Apa maksud diistirahatkan? Diistirahat darinya, iaitu orang-orang, negeri-negeri, pohon-pohon, binatang melata merasa istirahat dari gangguannya. Yang orang lain rehat daripada dia, bukan dia rehat daripada dunia. Orang lain rehat daripada dia. Jadi rupa-rupanya hamba yang buruk jahat ni, hamba yang tidak beriman, hamba yang beriman tapi perangai dia jahat, maka orang lain berehat daripadanya. Istilah kita nak sebut ke apa? Bukan rest in peace dah. Nah, kita hak rest, bukan dia dak hak rest. Bila dia meninggal, kita rest in peace. Ada juga kita rest in peace. Tukar istilah ke apa? Sedikit istilah.
Tapi dia tidak diistirahat. Orang tu Nabi tak sebut dia diistirahat. Sebaliknya orang lain istirahat. Dia akan menerima balasan dari Allah Azza wa Jalla. Akan dihukum. Dia tidak beristirahat, sebaliknya orang lain beristirahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni bukan sekadar manusia beristirahat. Okey. Hatta pokok-pokok, binatang-binatang pun beristirahat darinya. Bererti kekufuran manusia ni memberi kesan hatta kepada pokok dan hatta kepada binatang. Sebab apa? Bukankah Allah Ta'ala sebut bila dia ni beriman, Allah Ta'ala bertakwa, Allah buka keberkatan langit dan bumi. Turun hujan, negeri jadi subur. Binatang pun akan jadi gemuk, sehat. Pasal apa keberkatan yang datang? Dari mana? Dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, lalu Allah Ta'ala turunkan keberkatan dari langit. Sebab tu kita dengar cerita di akhir zaman, bila kembalinya Nabi Isa, dan bila dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dengan tentera Al-Mahdi, bunuh orang kafir, bunuh Dajjal, orang Kristian dia masuk Islam, salib-salib dipatahkan, semua beriman kepada Allah. Saat itu pokok-pokok jadi subur, buah jadi besar. Satu buah ada 5 boleh makan beberapa orang, satu kabilah. Lembu seekor tu makan ramai orang. Keberkatan yang berlaku. Dan binatang jadi sehat, pokok jadi subur. Pasal apa? Sebab keadilan dan kebaikan yang berlaku. Sebaliknya kalau jahat, Allah Ta'ala tutup pintu keberkatan. Jadi kemarau. Siapa yang terkesan? Pokok. Siapa terkesan? Binatang. Kebuluran. Air tak ada. Kering, kontang. Jadi pokok pun terkesan, binatang pun terkesan. Daripada kebaikan dan keburukan manusia. Maka sebab itulah apabila manusia jahat ni mati, pokok pun beristirahat darinya. Binatang pun beristirahat darinya. Manusia apatah lagi lah. Jadi sebab itu jenazah ni ada 2. Satu dia yang istirahat, yang kedua orang lain yang beristirahat darinya. Okey. Jadi istilah rest in peace tu sama sekali tak berlaku kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab yang rest orang beriman. Orang beriman. Al-abdul mu'min, Nabi kata. Orang hamba yang beriman, dia yang rest, dia yang istirahat, dia yang rest. Kalau orang yang kafir, yang jahat, bukan dia yang rest. Orang lain rest daripada dia. Dia urus masa kita semalam kan. Dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala jagalah diri kita daripada keburukan-keburukan lisan, perkataan, pandangan, pertuturan, semualah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, syarri lisani, syarri sam'i, syarri basari. Minta berlindung daripada keburukan diri, anggota, mata, telinga, mulut, semualah. Agar kita boleh betul-betul berehat setelah daripada kita meninggal. Jangan dunia pun lelah, akhirat tambah lagi lelah. Biarlah kita letih di dunia. Tempat rehat kita nanti di dalam kubur. Dalam kubur tu tidurlah nak tidur. Selama-lama nak tidur. Tak bangun pun tak apalah. Pasal apa? Memang tempat berehat bagi orang mukmin. Tapi dengan syarat biar betul-betul mukmin. Kalau dia tidur di dunia, tak bangun solat subuh, tak bangun solat zuhur, tak bangun solat asar, tak bangun solat maghrib, tak bangun solat isyak, maka bila dia meninggal, dia tidak rehatlah dalam tu. Siapa yang bersungguh di dunia, rehat dia di akhirat.
Siapa yang tak bersungguh di dunia, rehat dulu di dunia, maka dia tak rehatlah di akhirat. Ya. Baik. Bab yang seterusnya, at-takbir 'alal janazah. Banyak lagi. At-takbir 'alal janazah. Bab membaca atau bertakbir ke atas jenazah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yawmi alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita kematian An-Najashi, Raja An-Najashi. Pada hari kematiannya, maka beliau keluar ke musalla dan membuat saf bersama sahabat, lalu bertakbir 4 kali. Lalu bertakbir 4 kali. Dalam hadis ni ada bilangan takbir salat jenazah, dan dalam salat yang dalam hadis yang sama ada salat ghaib. Okay. Hadis yang seterusnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashi sahib al-Habasyah al-yawm alladhi mata fihi faqala istaghfiru li akhikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima berita kematian An-Najashi, Raja An-Najashi, pada hari kematiannya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, bacalah istighfar untuk saudaramu. Menunjukkan An-Najashi ni masuk Islam. An-Najashi ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, pada waktu mula-mula sahabat pergi tu dia belum lagi Islam, tapi dia adalah seorang Kristian. An-Najashi ni seorang Kristian asalnya, yang taat kepada agama Kristiannya. Jadi bila dia dengar bila Ja'far bin Abi Talib pergi berhijrah ke Habasyah dalam hijrah yang pertama dengan beberapa orang daripada sahabat, maka berlakulah delegasi Mekah pun pergi minta dengan An-Najashi supaya dikembalikan. Maka terjadilah perbincangan. Dan bila An-Najashi tanya soalan mereka, sama seperti dia agama Kristian dia bagi tahu, lalu sampai An-Najashi pun menangis pada saat itu. Dan akhirnya setelah daripada itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dan tak ada orang tahu dia Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut istaghfiru li akhikum, beristighfarlah untuk saudara kamu. Jadi Nabi sebut saudara di sini menunjukkan dia Islam. Yang kedua, perintah istighfar tidak akan berlaku melainkan ke atas orang Islam. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa An-Najashi itu beriman. Dia masuk Islam dan dia beriman kepada Allah. Baik, hadis yang seterusnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala al-ashamah an-Najashi fakabbara arba'a, muttafaqun alaih. Jabir radhiyallahu anhu berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan raja Ashamah Ashamah dia sebut Ashamah An-Najashi. Ashamah tu nama dia, An-Najashi tu adalah gelaran dia.
Okay. Ashamah tu nama dia, An-Najashi tu adalah gelaran bagi Raja Habasyah. Jadi semua Raja Habasyah dipanggil An-Najashi. Seperti Fir'aun bagi Raja Mesir. Itu adalah gelaran. Dan Nabi SAW bertakbir 4 kali. Okay. Hadis yang seterusnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya al-yawma rajulun salihun min al-habashi fahalumma fasallu alaihi fasafafna fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nahnu sufuf. Muttafaqun alaih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, pada hari ini seorang yang salih dari Habasyah meninggal dunia. Maka marilah kita salati bersama. Lalu Nabi SAW membariskan kami dan Nabi SAW salat dan kami menjadi beberapa saf. Okay. Jadi kita dah sebut dah tadi, ini adalah dalil yang menunjukkan adanya salat ghaib. Salat ghaib ni ialah salat yang mana jenazah tu tak ada depan kita. Ghaib lah dia panggil. Salat pada jenazah yang tidak ada. Pada jenazah yang tidak ada. Okey. Berapa untuk siapa dia solatkan salat ghaib? Berapa lama tempoh masa untuk salat ghaib? Jarak masa. Nanti kita salat ghaib sampai kepada orang dulu-dulu boleh lagi ke tak? Yang tu kita detailkan nanti. Kemudian sambung minggu hadapan. InsyaAllah. Dia sambung minggu hadapan tentang bab salat ghaib. Dan ada lagi salat jenazah di atas kubur. Itu setelah daripada dikebumikan, kita tak tahu dia dah meninggal. Jadi ada beza. Orang yang dah disolatkan kepadanya boleh tak solat ghaib, ataupun yang dah disolatkan dia, kita pergi ke kubur dia untuk solat ke atasnya. Itu nanti kita bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.